Okay, Assalamualaikum Abang lah, saya panggil Abang Boleh. Okay, so Waalaikumsalam. kita akan mulakanlah kita punya podcast pada hari ni lah. So sebelum kita mulakan dengan soalan dia, kita boleh mulakan dengan bio data diri Abang ke dulu, tolong kenalkan sikit ke dan daripada pengalaman Abang lah, macam tu. Okay. Baik, terima kasih Ilham. Ya, Idham. Idham, okey. Terima kasih Idham. Baik, nama saya Yusri Adam. Saya prefer orang panggil saya Adam je. So, berumur 48 tahun ni. Saya adalah salah seorang alumni daripada UMCSET. Dan tak silap saya grad daripada, saya register UMCSET 2015. Graduate pada 2017. Dan Alhamdulillah, rezeki Allah, saya dianugerahkan dengan anugerah Naib Chancellor pada tahun ataupun pada graduasi pada masa itu. Seterusnya saya berhajat untuk sambung ke degree. Tapi dengan kekuatan nama UM itu sendiri, saya ditawarkan untuk sambung terus ke master. Tetapi dengan bersyarat saya kena ada appel. Mungkin saya akan terangkan lebih lanjut kemudian. Dan setelah habis master, saya sambung ke PhD di USIM. Dan seterusnya sekarang saya bekerja di Asia, masih bekerja dan part time sebagai seorang lecturer di UIA. Sekarang part time sebagai seorang lecturer lah di Betul. UIA kan. InsyaAllah. So satu pengenalan yang amat bagus lah bagi sebagai saya sebagai student. Saya pun macam wow lah. So kita mulakan lah dengan kita punya ni. Kita boleh tak abang kongsikan pengalaman akademik abang Daripada diploma? Daripada diploma lah, daripada awal. Daripada awal. Okay. Terima kasih. Okey, pucuk pangkal dia pengalaman akademik ni bermula daripada UMCSET lah. Dan saya boleh ceritakan yang saya ni bukanlah seorang pelajar yang pintar. Ya. Kita banyak main daripada peringkat SPM. So seterusnya saya menggunakan SPM tu aja dengan mendapatkan kejayaan sebagai seorang pramugara di Malaysia Airlines. So selepas terbang umur 18 ke 20 tahun masa tu, saya terpanggil oleh kawan saya yang nak pergi daftar di UMCSET. Dan sebenarnya saya tolong setakat hantar dia ke UMCSET. Masa tu lah kesedaran tu timbul bila saya tengok masa pendaftaran, hari pendaftaran tu saya nampak lihat ramai lagi bakal-bakal pelajar yang lebih berumur daripada saya. Jadi masa tu saya berumur 40 tahun lah. So bila saya tengok ramai berumur, dalam hati ni terdetik, kenapa tak saya sambung belajar? Sebab SPM ni makin lama dunia kita makin berkembang, teknologi makin ke depan. So SPM ni makin ke belakang. Dia nak tengok lagi pencapaian akademik tu lebih tinggi. Jadi terdetik untuk saya sambung belajar dan dengan SPM tu keputusan SPM saya layak untuk apply di UMCSET. Saya cuba 2015 Januari, alhamdulillah saya secara rasmi menjadi pelajar di UMCSET. Dan satu pengalaman yang saya takkan lupakan walau kat mana universiti lain yang saya berada, pendek kata UMCSET tetap di hati saya lah, sebab pucuk pangkal yang membakar sangat semangat saya nak belajar di UM. So sangat itu merupakan satu pengalaman yang amat bagus lah bagi pendengar saya. Dan kita tahu UMCSET merupakan di hati semua pelajar di UMCSET. Dan sekarang pun UMCSET pun masih di hati saya lah. Bagus. So seperti yang kita tahu, abang sebelum belajar di UMCSET, abang merupakan seorang pramugara. Betul. Di Malaysia Airlines dan kerja selepas SPM sahaja kan. So pada pendapat abang, pilihan mana yang lebih baik? Adakah belajar terus ke Menara Gading ataupun kita bekerja dulu baru kita belajar? Baik, terima kasih Ilham. Okey, ini adalah opinion abang lah. Pada adik-adik ataupun siapa saja di luar sana, sekiranya anda mempunyai peluang untuk sambung belajar semasa anda belum lagi bekerja, maksudnya direct daripada sekolah SPM, why not?
sambung terus sebab peluang ataupun opportunity tu tak datang selalu. Okey. Dan kalau nak relate balik dengan cerita saya ataupun cerita abang, masa tu abang masih leka sebab pramugara ditawarkan dengan gaji yang agak lumayan pada masa tu. Dan saya alpa dan saya rasa tanpa pelajaran pun saya boleh pegang gaji 4 figure. Okay. So saya tak perlukan pelajaran pada masa tu. Tetapi bila retrenchment berlaku, saya terpaksa dipilih untuk keluar daripada Malaysia Airlines walaupun saya kekalkan rekod yang terbaik, tetapi saya dikeluarkan. Pada masa itulah macam muka ni macam kena tampar lah. Now awak nak pergi mana? Dengan pelajar setakat pengalaman 20 tahun pramugara dan SPM. Dan saya lalui banyak tempat yang nak ambil saya bekerja tapi dia sukakan pengalaman yang saya ada. Tetapi bila tangga gaji, dia tetap tengok akademik kita, level akademik kita. So masa tu dengan apa juga tawaran yang dia offer based on akademik SPM masa tu, saya tak boleh terima. So dia kata, salah seorang daripada tempat yang saya pergi interview tu kata, then awak kena proof yang awak ada paper, baru kita boleh bayar you gaji tinggi. So kat situlah satu demi satu develop lah yang saya kena ada paper. So kepada adik-adik yang sekarang tengah dapat peluang belajarlah sebab awak tak ada komitmen lain. Okay. Dan peluang awak untuk didapat sponsor scholarship daripada mana-mana badan kerajaan sangat-sangat besar. Tak seperti abang tak ada peluang tu sebab umur dah meningkat. Jadi sekiranya katalah nasib seperti abang juga yang ataupun melalui pengalaman yang sama kita agak lalai, dah bekerja dan terdetik untuk nak belajar, go on. Masukkan satu kaki dalam dan lepas tu baru awak rasa. So bila dah berada di akademik ataupun di institusi pengajian ni, awak akan teruskan lah abang boleh cakap. Dan satu lagi cabaran dia bila kita ni bekerja dan sambil belajar ni, komitmen dia sangat-sangat tough lah. Tough. Daripada segi pembagian masa dan sebagainya lah. So pilihan pertama abang, grab opportunity. Kalau you belum lagi bekerja, sambung je belajar, jangan kejarkan duit. InsyaAllah bila awak di posisi yang benar ataupun di posisi dah dapat paper, gaji tu akan datang secara seiring lah dengan apa yang qualification level yang awak ada. So itu merupakan bagi saya nasihat yang amat baik lah sebab sekarang pun pelajar-pelajar SPM sedang menduduki peperiksaan SPM. Dan dalam zaman sekarang lah, kita kata era sekarang, kebanyakan pelajar ataupun pelajar lepasan SPM, mereka merasakan bahawa sambung belajar ni merupakan satu perkara yang membazir masa. Dan ini daripada pengalaman saya sendirilah. Sebab macam saya sebelum ni pun, saya ada juga kawan-kawan yang dari kelas belakang dan dia berkata, buat apa kita sambung belajar kalau kita boleh bekerja terus, dapat duit terus. Tapi bila kita explain pasal apa kelebihan belajar pun, nanti mereka akan cakap yang belajar ni menggunakan banyak duit, kita nanti membazir untuk nak dapatkan ni. Itu. So, apakah yang pada pendapat abang yang budak-budak muda boleh buat untuk memotivasikan diri sendiri untuk sambung belajar daripada teruskan bekerja terus? Okey. Sekarang ni kalau Ilham tengok kan, budak-budak muda ni banyak cenderung kepada Grab ataupun Foodpanda, riders. So darah muda. So paling tidak pun darah muda ni dia dapat satu sebiji motor yang dibeli daripada hasil yang dia bekerja tu, dah cukup self-esteem lah, kepuasan untuk diri sendiri. Dia rasa dia boleh dapat. Tapi adik-adik, bukan itu saja. Okey. Banyak lagi ke depan yang awak kena ceburi, yang awak kena tahu. Bukan setakat dapat gaji dan dapat kepuasan yang setakat tu je. Sebab soalan nombor 2 Ilham tadi pasal banyak kos kan. Nanti abang cuba terangkan tu. Cuma kita nak beritahu minat ni lah. Satu daripada segi peluang macam abang cakap tadi lah. Kalau you ada minat, tunjukkan minat you nak belajar, ke arah mana you nak belajar. InsyaAllah masalah duit tu tak menjadi masalah yang besar. Sebab
Abang percaya banyak, macam abang cakap, banyak badan-badan kerajaan ataupun swasta yang nak taja pembelajaran awak, ya, belajar ilmiah ni. Sebab kalau kita tengok ratio sekarang pun kurang anak-anak muda ataupun budak-budak lepasan SPM yang nak teruskan belajar. Dan kalau dia tengok daripada ratio yang kurang tu dengan sponsor yang punya banyak, so saya rasa peluang untuk anda dapat sponsorship tu sangat-sangat luas. Sebab kan tak ramai budak yang belajar. Tapi itulah, abang serulah. Betul, terima kasih, ataupun abang sangat-sangat bangga anak-anak muda ada minat untuk nak bekerja, cari duit sendiri, tanggung diri sendiri. Tapi why not? Kerja dulu dengan Grab tu, apa, simpan duit sikit apa benda tu untuk nak sambung belajar. So azam ataupun minat untuk cenderung ke arah pekerjaan tu kita simpan dulu. Kita cari gali masa kita tengah kat universiti ni. At least kita ada sikit pengalaman bekerja masa kita lepasan SPM tu, buat Grab ke buat tu, apa saja. Dan now kita belajar daripada segi teorikal. InsyaAllah bila kita grad, kita combinekan balik apa yang kita pernah buat dulu dan apa juga knowledge ataupun pelajaran yang kita dah belajar. InsyaAllah, the quality kerja yang awak akan keluarkan lebih tinggi. Itu pendapat abang. Tu satu nasihat yang cukup. Kita cukup untuk seorang pelajar tu memotivasikan diri sendiri. So macam saya cakap lah, abang cakap tadi kan, kita banyak institusi kerajaan dan NGO di luar sana yang boleh orang kata memberikan tajaan kepada pelajar-pelajar ni kan. Dan kita pun kita faham yang abang dulu pun sambil belajar bekerja kan. So saya juga ingin abang untuk berkongsikan pengalaman abang masa apakah komitmen, apakah cabaran-cabaran yang ditempuhi oleh abang semasa bekerja sambil belajar. Adakah ia satu perkara yang susah, satu perkara yang amat sukar bagi seseorang manusia lah kita kata. Okey, level belajar abang ni ada 3 fasa lah. Okey, diploma, master dan juga sekarang ni PhD lah. So kita ambil satu level dia lah. Satu fasa tu abang ambil contoh semasa abang terbang dan tengah ambil diploma eksekutif perniagaan di UNCSET. Pengajian abang diploma exec ni dijalankan semasa weekend. Okey, Sabtu dan Ahad. So Isnin dan Jumaat abang terbang sebagai seorang pramugara di Whitebody. Whitebody ni kapal besar, dan kapal besar ni biasanya kita pergi ke Europe. Okey, antara cabaran-cabaran dia adalah kita kena jet lag. Kita kena pandai bagikan masa. So salah satu cabaran dia bila kapal kita touchdown pada pagi Sabtu. Okey, kita depart pada hari Jumaat sampai Malaysia pada hari Sabtu. Let's say daripada London ataupun any Europe country lah. So kelas bermula pada masa tu pukul 9 tak silap saya. 9 pagi. Kadang-kadang kita baru sampai rumah 7 pagi. Okey. Dan bila sampai keadaan tu mengantuk, lepas tu nak paksa diri untuk timba ilmu. Lepas tu macam abang cakap lah, abang tak dapat tajaan. Jadi bila tak dapat tajaan tu, duit iuran tu adalah duit poket sendiri. Ya, kita rasa sayang lah dengan duit tu kan. Betul. Betul. Dan kita rasa bila kita keluarkan duit poket sendiri ni, abang tak tahulah orang lain, tapi boleh serapkan apa yang cara abang. Setiap RM1 yang abang keluarkan tu, abang nak tahu apa ilmu aku dapat. Aku dah bayar kat UM ni. Kalau RM1 aku bayar, RM1 lah nilai ilmu yang aku nak. Betul. Okay. So bila perasaan mengantuk, tak boleh nak tahan mata, kadang-kadang kita tak sedar, kita tertidur dalam kelas. Saya nak ambil contoh lah. Bukan saya ada 24 subjek, 24 atau 26 subjek di sini. Dan saya nak puji lah. Tenaga-tenaga pengajar di UMCSET ni sangat-sangat faham. Especially kita orang yang a career person yang belajar. Dia faham. Dia pandai sesuaikan diri dia, pandai. Contohnya macam abang letih dan dia tahu abang kerja sebagai seorang pramugara dan tak cukup tidur. Apa yang salah seorang lecturer ni buat? Dia cakap kat abang, awak baru balik flight je. Cakap, ya prof. Kata, why not awak pergi tidur dulu. Nanti tidur kat surau. Lepas tu bila dah habis, awak dapat power nap, boleh sambung belajar. Yang mana awak miss out, saya akan ulang balik.
Jadi kat situ saya rasa macam okey lah, at least saya dapat personal coaching lah daripada dia. So saya pun lajulah bangun pergi ke toilet, nak siapkan diri nak pergi tidur di surau kan. Tapi satu perasaan bila kita tengok dekat cermin kat toilet tu, macam satu perasaan cakap, kau siapa yang nak ada personal coaching? You're supposed to sit in the class, fokus bersama kawan-kawan yang lain. So daripada tu lah abang rasa macam tiba-tiba je rasa segar tau. Duduk balik dalam kelas, cakap dengan lecturer tu, thank you so much for your thought, but I'll be in your class and I will start focus. Dan bukan beliau seorang, malah ada ramai lecturer-lecturer lain yang faham daripada segi-segi yang kita hadapi sebagai career person lah. So itu adalah salah satu cabaran dia. Dan second cabaran dia, pembagian masa untuk belajar. Macam Ilham full time hanya fokus untuk belajar. Betul. Macam abang kena bekerja. So apa yang abang kerja buat sebagai seorang pramugara, bila orang tidur, passenger tidur, masa itulah abang buka buku dan mentelaah buku. So struggle jugalah. Tapi Alhamdulillah. So berdasarkan apa yang abang sharekan pengalaman abang tadi kan. So kita dapat tahulah yang lecturer-lecturer di UMCSat ni amatlah bertimbang rasa. Ya, betul. Amatlah prihatin dan mereka kisah pasal pelajar-pelajar mereka seperti family dia orang sendiri, seperti keluarga kita sendiri. So macam kita katalah, saya pun sendiri yang belajar di sini, saya dapat melihat yang lecturer-lecturer di UMCSat ni amatlah bertungkus lumus untuk mengajar pelajar tu, dan usaha dia punya keprihatinan dan bertimbang rasa terhadap pelajar. Dan macam saya pun faham yang abang kata, abang seorang pramugara, betul tak? So apabila abang balik tu, abang akan merasa mengantuk dan everything. Itu benda yang betul lah, sebab kalau kami mengantuk pun, kita tak masuk pun. Apa yang kita belajar tu memang tak ada masuk apa-apa pun di dalam otak kita lah. So tapi macam abang kata, motivasi daripada lecturer itu adalah satu perkara yang amat penting untuk seorang student. So dan apa yang daripada abang kata tadi, abang buka buku masa passenger tengah tidur, betul tak? Betul. Saya amat admire lah dengan abang punya usaha tu untuk kita belajar sambil bekerja tu kan. Sebab bukan semua orang yang ada, orang kata, sifat rajin ni untuk, ataupun sifat usaha ni kan. So ada setengah tu dia, kita kata malas and everything, betul tak? And daripada pengalaman saya juga, saya ada jumpa beberapa orang lah yang dia telah bekerja dan umurnya baru 24 macam tu. Bila saya tanya kenapa tak nak sama belajar, mereka memberikan satu alasan, kami sudah tua, dah tak boleh sama belajar. So apakah pendapat abang pasal umur ni? Umur, okey. Kalau ditanya pasal umur, untuk belajar tak ada age limit. Dia tak ada age limit. Kalau ikutkan pepatah kita, belajarlah sampai ke liang lahat. Okey. Jadi bagi abang tak ada masalah otak dah tepu, dah tak boleh masuk belajar. Benda tu berlaku, yang tak boleh masuk ni sebenarnya mungkin course ataupun subjek yang awak ambil register awak tak minat. Okey. Itu pasal orang kata daripada dulu, kita kata kalau nak pilih subjek daripada lepasan SPM, pilih subjek yang awak minat. Betul. Bila awak minat, benda tu akan naturally awak nak tahu lebih dalam. Contoh dia, abang memang nak jadi businessman. Okey, that's why abang register untuk jadi pelajar di diploma perniagaan. Tapi apa yang abang hari ke hari 2 tahun di UMCSat ni, abang rasa diploma ni hanya ajar kami surface, pengenalan, definition. Betul. Okey, so abang tak puas. Tahu-tahu dah grad. 2 tahun tu macam sekejap je. Macam dah grad. So macam, tapi tak puas. Ada benda lagi ni, banyak lagi yang benda tahu. Jadi baru kita kaji lagi, rupanya di degree level kita try apply benda tu. Apa yang kita belajar tadi, kita apply di degree, baru kita tahu lebih dalam lagi. Jadi bila fasa degree tu abang tak ada, sebab abang lompat ke master kan.
Master ni more to summarization lah. Summarize daripada segi apa yang awak dah apply masa awak degree. Which masa tu abang tak ada. Abang dapat daripada kawan-kawan abang. So bila kita kat situlah datangnya struggle. Okay. Struggle ada macam managerial finance yang abang tak pernah faham term dia. So abang sebabkan minat, benda tu sangat tough. Okay. Sebab minat, abang sanggup belajar di UKM masa tu, di institusi tu. Dan dia alternate week, minggu ni ada, minggu depan tak ada, minggu lagi satu ada. So minggu yang tak ada tu, abang datang balik ke UMCSAT, abang cari abang punya lecturer finance. Saya kata, saya belajar benda ni, saya tak faham. So doktor tolong ajar saya. Jadi kita ni nak belajar daripada siapa, itu bukan, contoh dia apa yang abang cuba maksudkan, tak semestinya kita belajar daripada lecturer. Abang diletakkan di dalam kelas budak-budak macam awak lah. Budak-budak degree. So abang duduk dengan adik-adik abang cakap, tolong ajar abang term-term. Sebab kalau term pun abang tak tahu macam mana abang nak ambil exam. Betul. So alhamdulillah bila kita buat macam tu sebab kita minat kan, subjek yang abang rasa tough, grade yang dapat boleh dibanggakan lah. So yang penting minat. So kalau awak minat, benda susah pun awak rasa senang, benda susah yang awak rasa sebelum ni lama pun awak rasa sekejap je. Sebab awak nak tahu. Betul. Kita ada sifat ingin tahu, orang kata the curiosity. Betul. So satu nasihat yang amat bagus lah kepada student-student dan lepasan SPM di luar sana, bahawa jika kita tak minat satu-satu subjek tu, janganlah pilih untuk pergi ke jalan tersebut. Betul tak? Kita pilih subjek yang kita minat saja dan pastikan supaya kita, masa kita belajar tu, kita minat dan kita rasa nak sambungkan pelajaran tersebut. So satu nasihat yang bagus daripada abang, saya pun dengar banyak lah. Pasal saya amatlah, saya admire lah. So, saya sendiri pun adalah bercita-cita juga untuk sambung ke master dan dapat PhD and everything. So macam kita tahu, abang telah bekerja sambil belajar dan sekarang abang sambung ke master, abang sambung ke PhD, betul tak? So satu pengalaman yang amat panjang, orang kata amat sukar bagi abang. So saya pun saya ingin bertanya lah kepada abang, pada pendapat abang, berbaloi tak kita belajar sambil bekerja ni? Ataupun sepatut kita belajar dulu bagi habis baru kita bekerja, ataupun kita bekerja dulu sambil belajar? Adakah ia berbaloi ataupun tidak berbaloi pada pendapat abang? Kedua-duanya jawapan dia satu je, berbaloi. Tapi yang pertama, bila kita belajar dulu, budak-budak lepasan SPM belajar dan dia pergi ke intern, baru dia apply benda tu. Jadi dia dalam keadaan di mana dia masih tak nampak lagi, tak nampak the track dekat industri tu lagi. Apa yang industri nak sebenarnya. So you all belajar teori, kita equipkan you all dengan information aja tau. Jadi bila you all masuk ke industri, baru you recall balik apa yang you dah belajar. Okay, dan you apply masa you tengah bekerja. Berbeza dengan orang yang dah bekerja, dia tahu apa yang industri nak. Jadi dia ada macam filter di dalam kelas, dia belajar, okay, yang ni nice to know, yang ni must know. Sebab benda yang must know ni adalah benda yang industri nak sekarang. So kat situ dia dah nampak ke mana arah tuju career dia. Whereas yang degree, dia masih nak setting. Okay, nak betulkan aku nak pergi ke arah ni. So apa yang aku belajar ke arah tu, dah mungkin dia pun akan ikut jejak langkah abang-abang yang dah bekerja dan belajar lah. Bila dia dah degree, dia dah tahu, rupanya dia kata, ada banyak benda lagi yang industri ni nak, tapi di level degree dia belum belajar. Benda-benda ni ada di level master. So daripada situ akan bakar semangat dia, aku nak belajar. So automatically dia jadilah seorang pelajar yang bekerja sambil belajar. So kita nampaklah di situ bahawa sijil ataupun education ni actually something yang amat penting lah. Bagi seseorang pekerja. Dan macam kita katalah, kita juga nampak yang di alam pekerjaan ni, kita
banyak lah dengan kata. Banyak orang yang bekerja dan mengambil pengalaman seperti itu. So selain daripada itu, saya juga ingin saya ingin mengatakan terima kasih lah sebab saya memang admire dengan abang ni. Okay. So apakah peristiwa-peristiwa semasa belajar yang tidak boleh dilupakan, sama ada pahit ataupun manis? Okey. Terima kasih Ram. Peristiwa, kalau nak beritahu peristiwa pahit tu, terus terang abang cakap tak ada. Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Sebab abang selalu fikir kalau kita always be positive, benda yang pahit tu akan jadi manis. So kadang-kadang orang tengok teruknya kau belajar. Sebagai contoh, okay, bila kita bekerja sambil belajar ni, kita ada 2 komitmen. Dan dua-dua komitmen tu kita kena selesaikan sebagai umat Islam. Kena selesaikan dengan cara yang betul lah. So pada satu hari, exam day abang lah. Okay, masa exam day, abang dah ambil cuti. So kita rasa tak ada masalah lah. Kita ambil exam masa hari cuti. Tetapi pada hari yang sama ada lebih kurang macam kecemasan lah. Di mana tempat kerja abang kata awak kena ada datang kerja, tempat kerja kena perform satu task, di mana task ni dijalankan di, abang ingat masa tu adalah Raya Korban. Raya Korban. Jadi abang kena menghentikan manager yang tak dapat datang di tempat penyembelihan, maknanya kandang. Ilham nak tahu kat mana abang ambil exam abang? Dekat mana? Dekat kandang tu. Dekat kandang. So apa yang abang boleh buat, masa tu abang cakap dengan budak-budak, saya ada exam. Jadi kalau boleh bagi saya 1 jam untuk saya nak ambil exam. So dengan gunakan hotspot, gunakan laptop kat situ dengan keadaan kandang. Saya ada gambar dia lagi. Masih ada gambar lagi. So ya Leram, apa juga saya percaya dengan berkat doa ibu bapa, dengan berkat keluarga, doa keluarga, dan paling penting Allah SWT, abang lulus lah. So dengan cara itu, so tak ada masalah, tak ada alasan tempat panas tak boleh belajar. Tempat ni saya ambil exam dalam keadaan panas terik di kandang lembu di Hulu Langat. Itu satu pengalaman yang menarik orang kata. Tak ramai orang yang ada pengalaman sebegitu. So betul abang cakap, saya pun setujulah. Sebab kita kata memang tak ada alasan pun kita tak nak belajar. Tak ada alasan kita tak nak ambil exam. So apa-apa pun yang berlaku, apa-apa pun cabaran, itu merupakan perkara yang betul lah. Kita perlu juga usahakan untuk dapat ambil exam tersebut. And satu pengalaman yang manis lah tu kan. Orang kata walaupun pahit, kita akan ingat dia sebagai manis, sebagai orang kata memori kita semasa kita belajar di UMC. Betul tak? Betul. So apa yang abang katakan tadi, abang final masa menjawab tu exam. Ya, exam. Final exam tu, masa tu abang masih lagi bekerja. Betul. Sebelum tu pun masih lagi bekerja. Apakah tips-tips untuk belajar kepada pelajar di luar sana? Bagaimana nak belajar? Walaupun pelajar di luar sana ada je yang sepenuh masa, tapi mereka tidak ada satu cara pembelajaran yang berfungsi, ataupun tu saya inginkan pendapat daripada abang. Bagaimanakah kami sebagai pelajar ni nak belajar, nak buat revision dengan lebih, orang kata, lebih efektif? Yes. Okay. Satu je tip dia, Ilham. Satu je. Semangat diri kita. Semangat diri kita. Sebab kalau abang cakap, abang spesifikkan cara macam ni, kita lain-lain cara. Jadi, tapi semangat kita kena sama. Semangat kita adalah kita punya willing tu nak belajar, ke mana kita nak bawa diri kita, dan benda itulah sebenarnya kita punya willpower kita. Dan bila kita ada semangat yang macam tu, kita tak bersaing dengan kawan-kawan kita. Adik-adik buang jenis kita nak bersaing dengan orang sebelah kita, itu boleh. Okey. Tapi sebenarnya yang paling anda kena bersaing adalah diri anda sendiri. Diri kita sendiri. Abang selalu buat macam, abang tak pernah puas. Tak pernah puas nak belajar, bangun malam belajar apa yang UMC dah bekalkan pelajaran daripada silibus buku. Abang rasa tak puas. Ini tak cukup. Abang cari internet, dan abang combinekan. Dan abang selalu anggap
lecturer kita ni, dia tak tahu. Dia tak tahu soalan yang ditanyakan. Abang selalu beranggapan macam tu sebab benda tu jadi satu cabaran. Kalau lecturer ni tanya satu soalan, sebenarnya dia tak tahu, aku kena jawab, dan jawapan aku tu bila dia baca, dia faham. Dia faham. Jadi indirectly telling, lecturer ni dia tengok budak ni faham apa yang dia ceritakan kat sini, dia menjawab persoalan tu. So in order untuk awak nak jawab soalan yang diberi oleh lecturer ataupun universiti anda kena buat satu cerita, kaitkan. So macam abang cakap tadi, cara abang belajar structure. Okay, kalau kita ni, kalau bentuk haiwan tu daripada kepala sampai ekor, abang akan belah beberapa bahagian. Hari ni abang belajar kepala dia, besok abang belajar kaki kanan dia, lusa abang miss bahagian tengah, abang takkan move ke sana. Abang akan tanya apa bahagian sini, supaya abang dapat full structure untuk abang buat formula abang sendiri untuk belajar. Jadi bila awak dah faham, tip untuk kita belajar ni adalah faham. Jangan menghafal. Menghafal ni bahaya. Okay? Bila kita tak cukup rest, bila kita tak cukup, kita terlalu anxiety, nervous, apa yang kita hafal ni tadi akan gone. Tapi kalau kita faham, kita boleh olah. Kita olah dengan cara kita, dan dari situ kita boleh buat mind map yang sangat power. Kita boleh formulate, kita boleh buat formula kita sendiri. Kalau abang jumpa Ilham, abang jumpa mind map Ilham, abang boleh faham, mungkin boleh faham. Tapi kalau formula, abang takkan faham. Cuma awak je yang faham sebab awak yang buat formula tu. So, dan bila kita dah ada formula, tip lagi satu, abang selalu always ke depan. Cuba ke depan, cuba tanding diri abang. Aku nak faham betul-betul supaya aku boleh ajar kawan-kawan aku dalam kelas. Kita share lah, bukan kita nak tunjuk kita pandai. Kalau dia orang kata tak faham, jom, saya akan tulis kat papan whiteboard lah. So kat sini saya sebenarnya mengambil kesempatan, sebelum exam yang real datang, saya ada, let's say ada 40 orang student dalam kelas saya ada 39 orang yang nak check jawapan saya di whiteboard. So seorang-seorang akan. So kita sharing, tapi bila tak semua yang kita tulis tu betul, ada 1-2 poin yang salah ataupun ada poin yang kurang, kawan-kawan ni akan kata, Adam, you miss out this point. Adam, you miss out that point. So bila you dapat the full structure dia, itulah juga tools yang awak akan bawa masa exam. So masa tu awak dah apply semua. So dan serah pada Allah. Awak dah bagi kesemuanya. Betul. Dan simpan satu semangat. Abang sebagai ketua pelajar masa tu, kalau 40 orang student dalam kelas abang kan, abang nak 40-40 kita jumpa hari graduasi. Abang tak nak seorang pun drop. Jadi kita punya bonding dengan kawan-kawan sampai hari ini. Dah berapa tahun abang tinggalkan UNC, kami masih kontak. Macam tu bonding lah. Betul lah. Satu orang kata nasihat yang memang betul lah. Sebab saya sendiri pun sebagai pengalaman saya sebagai seorang pelajar, saya pun merasakan jika kita menghafal satu-satu benda tu, kita memang susah nak ingat. Betul. Lagi-lagi apabila kita tak cukup tidur, kadang kita penat, kadang kalau kita belum makan pun kita tak ingat apa yang kita hafal tadi kan. So macam saya katalah, lecturer di UMC pun ada juga mention pasal kita jangan menghafal masa exam tu. Kita cuba untuk fahamkan. Betul. Bila kita fahamkan, ataupun macam abang cakap tadi, abang tak ada satu format untuk belajar kerana lain-lain orang, lain-lain cara belajar. Betul. Je. So macam saya sendiri, saya macam cara abang juga, kita belajar, saya explain kepada orang. Saya fahamkan satu topik tu, bila saya mengajar, saya explain, kita akan dapat faham benda tu dengan lebih detail dan yakin. Yakin. So bila saya tak salah masa explain, akan ada kawan saya ataupun sahabat saya yang akan membetulkan saya. Apabila kita saling membantu dalam belajar, saya pasti yang kita memang akan dapat
ingatlah satu-satu subjek ataupun satu-satu perkara yang susah tu. Kerana betul lah kita kata lain-lain orang, lain-lain cara. Apabila kita bekerja sama tu, ia akan mendapatkan satu reward ataupun satu orang kata kejayaan lah, sebab kita bekerja sama dalam satu-satu subjek tu dan belajar bersama-sama. Itu adalah orang kata nasihat kepada pelajar di luar sana yang sedang menyambung pelajaran kita, dan juga kita perlulah ada semangat diri untuk belajar tu, supaya kita pasti akan dapat keputusan yang kita nakkan. Betul? Amin. So itu memang orang kata betul. So saya akan move to the next question lah. Boleh. Okay. So dalam banyak-banyak universiti di Malaysia ni, mengapakah abang memilih UMC-SET? Oh. Senang nak jawab tu. Senang Senang nak jawab. Tak. Kenapa UMC-SET? Okey, semua orang tahu UMC-SET ada salah satu fakulti di bawah Universiti Malaya. Yes, betul. So bila dengan nama Universiti Malaya ni, di mana Universiti Malaya di Malaysia? Nombor 1. So kalau kita dapat peluang untuk masuk nombor 1, universiti yang nombor 1, kenapa nak masuk yang nombor 2? Betul. Macam kita sendirilah, kita mesti nakkan yang terbaik. Betul. Tak? Jadi betul. Abang rasa cara abang berfikir tu memang cara macam layman aja. Okey, kalau dapat yang universiti nombor 1, kenapa nak masuk universiti nombor 2? Bukan kata universiti nombor 2 tak bagus. Cuma kalau awak diberi pilihan yang sama dan awak kena choose satu, dan of course awak kena evaluate sendiri kenapa pilih UM. So kalau jawapan abang, itulah jawapan yang abang bagi, sebab abang dapat tawaran beberapa universiti macam tu. Abang kata kalau saya boleh masuk universiti di rank nombor 1, saya ambil yang itulah yang terbaik. Betul. Dan bila abang bawa nama Universiti Malaya ni ke universiti-universiti yang abang sambung belajar, kita of course akan ada sesi perkenalan, mengenalkan diri kan. So setiap seorang akan cakap saya daripada universiti so and so, universiti yang ni, dan abang proudly say saya daripada Universiti Malaya, dan kat situ kita dapat sedikit recognition lah. So besar nama Universiti Malaya ni. Betul. Dan that's why abang kata sebenarnya abang nak sambung di Universiti Malaya. Kalau orang akan tanya, kalau dah suka sangat Universiti Malaya, kenapa tak nak buat master kat Universiti Malaya? Kenapa tak sambung PhD di Universiti Malaya? Sebab dia satu je. Abang bekerja sambil belajar. Jadi pada masa tahun abang nak sambung belajar, kita ambil master lah ya. Universiti Malaya memang ada offer, tetapi pada hari weekdays, tak silap abang, Rabu dan Khamis 6.30 sampai pukul 9.30 atau 10.30. Dan abang rasa abang tak boleh commit dengan time tu. Sebab masa tu abang masih fly. Jadi abang tak boleh, yalah, roster abang tak boleh nak commit dengan schedule yang macam tu. Betul. So abang boleh lock Sabtu Ahad je. So pada masa tu offer yang kedua adalah Sabtu dan Ahad. Itulah sebabnya abang sambung di di UKM. Di untuk UKM master bang. Untuk master. So yelah, kita tahu kita perlulah planning, orang kata. Kita mestilah kena ada bahagikan masa tu secara bijak, betul tak? Betul. So kita kena tengok apakah option-option yang diberikan kepada kita, peluang dan juga peluang, dan kita mestilah pasti yang kita membuat keputusan tu adalah keputusan yang baik untuk diri kita sendiri. Dan orang kata tidak pressure lah kita punya diri. Kalau kita macam abang, kalau abang ambil Rabu Khamis tu, abang akan menyusahkan diri sendiri. Betul tak? Bukan menyusahkan diri sendiri abang saja, dengan organisasi yang kita kita bekerja pun akan menyusahkan juga. Betul. So satu nasihat yang baik, kita perlulah memastikan apa yang keputusan yang kita buat tu adalah keputusan yang betul untuk semua orang, bukan untuk kita sahaja. Betul. Itu saya amat suka dengan nasihat tersebut. So seterusnya, soalan yang ingin saya tanya adalah, setelah abang masuk ke UMC-SET kan, apakah peningkatan terhadap diri abang yang abang dapat daripada UMC-SET ni? Daripada segi kerjaya? Dari segi kerjaya, diri sendiri dan sebagainya. Secara total, orang kata. Secara total. Okey, kita mula daripada diri sendirilah. Of course, macam cakap tadi, abang bukanlah seorang pelajar yang bijak. Saya percaya semua manusia, semua insan yang dilahir di dunia ni, mereka bijak pandai.
tapi cara kita gunakan, mungkin masa tu abang tidak perluaskan untuk gunakan dan abang anggap diri abang tak pandai. Okay. So, dan abang masih hari ni pun, sampai hari ni pun lah, walaupun abang dah sambung ke PhD, abang masih anggap diri abang, saya bukannya orang yang pandai. Sebab kalau saya pandai pun, saya cuma pandai bidang saya je. Betul. Okay, mungkin abang kalau masuk ke bidang ilham, abang tak kerti. Mungkin ilham yang ajar abang. Betul. Jadi, kepandaian ni sangat subjektif juga. Okay. So, berbalik pada peningkatan, of course, keyakinan diri abang lah. Abang berani tampil ke podcast macam ni untuk share. Abang share berani pendapat kita. sharing session dengan universiti-universiti pelajar lain. Abang cuma jadi diri abang. So, apa yang baik daripada diri saya, ambillah jadi tauladan. Apa yang tak baik, cuba elakkanlah. Itu satu. Dan daripada segi kerjaya, career growth, Alhamdulillah. Bila abang, satu benda kan, yang UNCSET tukar secara drastik abang punya kerjaya adalah, satu daripada subjek marketing, abang dah lupa siapa lecturer, muka ingat tapi nama dah lupa. So, lecturer ni ajar. Kita kena tukar cara marketing kita. Okay. So, di dalam, abang bekerja di 20 tahun Malaysia Airlines sebagai pramugara. Lepas tu abang pergi ke AirAsia 4 tahun juga sebagai seorang pramugara. Dan dalam penerbangan tu abang kena jual barang. Jual merchandise kan. Jual merchandise. So, abang gunakan nasihat daripada lecturer di UMC, kata, tukar cara tu. Sebelum you nak jual barang, you kena dapatkan people ataupun passenger punya Intention dulu. Betul. Jadi macam mana abang fikir? So, abang bukan seorang penyanyi. Tapi knowing AirAsia, low cost airline, tak ada entertainment di dalamnya. So, instead of buat normal announcement, abang terus ambil PA, abang menyanyi. Abang menyanyi. Boleh nyanyi sikit ke? Nyanyi. Itulah abang kata abang bukan seorang penyanyi. Tapi sebabkan mungkin suara tak sedap tu, jadi orang pandang ke depan. Orang bagi attention lah. So, bila kita nampak dekat seat tu, kepala start timbul tu, kita dah, okay, semua dah pandang depan. Semua dah bagi attention kepada kita. Dan baru kita masuk bahagian marketing, apply. Alhamdulillah, benda tu berkesan dan video tu di-sharekan dan video tu boleh jadi viral. Dan bila viral, abang terus dipromote jadi leading steward. Dalam masa 8 bulan. 8 bulan tak bang. Terus abang naik leading steward. Dan sambung belajar. Kemudian sampai sekarang abang di bahagian management dan abang adalah Head of Commercial and Lifestyle di ikhlas.com di bawah payung AirAsia Berhad. Tu orang kata memang bagus lah kan. Kita betul lah dari lecturer kita tu. Bila apa yang kita belajar di dalam kelas, kita perlulah diserapkan dalam kehidupan seharian kita. So apabila kita menyerapkan dalam kehidupan seharian kita, kita boleh menggunakan info tersebut, ilmu tersebut dalam pelbagai jenis situasi. Kadang-kala kita pun ada sembang bapak-bapak orang kata. Bila kita sembang dengan ayah kita, kadang mereka memberikan pandangan, dan sebagai kita ada belajar juga, kita pun boleh memberikan pandangan kita. Betul tak? Yeah. So just now tadi kita cakap pasal lecturer kan. So saya nak tanya abang lah, dalam semua lecturer, saya tak deny semua lecturer di UMCSET adalah lecturer yang amat bagus, amat prihatin dan bertimbang rasa. Baik. Tapi dalam semua lecturer, yang mana satu lecturer yang abang tak boleh lupa langsung, memang akan ingat sampai bila-bila? Baik. Saya rasa setiap sharing saya lah, saya akan share pengalaman ni lah. Okay. Macam saya kata lah, saya tak ada pengalaman pahit pun. Macam pengalaman pahit tu adalah pengalaman manis bagi saya. Tapi ini adalah satu pengalaman yang saya rasa saya suka share. Pasal saya kata setiap sharing saya akan share. Saya ambil contoh subjek ekonomi saya lah. Okay. Saya tak suka ekonomi. Okay. Salah satu subjek yang saya kena ambil core subjek ekonomi, dan saya tak suka ekonomi. Dan kepala saya ada prejudgmental sikit. Okay, mindset saya mesti ekonomi, lecturer dia mungkin seorang lecturer India kot. Kita tengok daripada. True enough, hari pertama saya masuk kelas, saya tengok seorang lecturer India yang muka dia sangat fierce, sangat garang, not really approachable. Saya boleh mention nama? Boleh. Kalau abang rasa, tapi boleh. Sebenarnya saya bangga dengan dia. Okay,
Profesor Dr. Maniam lah. Profesor Dr. Mania. Okey. Okay. So bila saya tengok Dr. Maniam, Iram kenal? Saya pernah dengar lah. Okey, muka dia sangat garang. Sebenarnya orang dia sangat kelakar. Jadi bila saya belajar dengan dia tu, dia seorang lecturer yang tukar perception saya towards ekonomi itu sangat interesting sebenarnya. Itu di semester 2, subjek kedua di semester 2. Jadi bila saya belajar, saya tak sangka saya dapat A lah untuk subjek dia. Untuk subjek ekonomi. Ya, dan dia telah tukar mindset saya. Adam, tengok subjek yang sebab saya betul terang dengan dia, Prof, saya sebenarnya tak suka subjek Prof ni dulu. Dia kata tengok, subjek yang you tak suka, you boleh dapat A, apatah lagi subjek yang you suka. It's impossible untuk you tak dapat A lah. So daripada cara cakap santai macam tu, sebenarnya impact dia besar. So saya challenge diri saya. Saya kata, macam saya katalah, mungkin awak tak kenal maka tak cinta. So saya tak kenal ekonomi, saya tak suka. Lepas saya kenal ekonomi, saya jatuh cinta. So kita nak ambil tahu semua benda. Nak ambil tahu semua. Betul. Sebab semua subjek 24 ni actually dia interrelated. Betul. Dia interrelated. So itulah yang abang boleh share kan. Betul lah. Saya pun adalah pengalaman daripada lecturer juga. Beliau mengatakan lecturer ni dalam kelas memang nampak garang. Tapi bila di luar, kita sebenarnya seorang yang baik. Yang macam seperti manusia-manusia lain yang orang-orang yang kita jumpa semua baik-baik belaka. Cuma masa di dalam kelas kita perlulah tegas kan. Betul, sebagai seorang lecturer perlulah tegas supaya student-student ni tumpukan perhatian semasa belajar dan juga orang kata berdisiplin lah semasa dalam kelas tu dan usaha tu penting. Kalau abang boleh jelas sikit lah, Ilham, lecturer ni dia kena jadi tegas sebab sebagai walaupun abang head of commercial dekat Iklan.com, itu di weekdays lah, hari biasa, dan weekend abang adalah seorang lecturer juga di salah sebuah universiti tempatan. Dan now abang faham kenapa kita kena tegas, sebab bila kita berdiri di posisi lecturer tu baru kita nampak the whole class. So sebenarnya kita nakkan equal understanding, semua faham. Jadi bila tak faham tu, kita akan naikkan satu tone voice kita tu yang kita nak bagi alert kat budak-budak yang you kena faham subjek ni. Kalau you tak faham subjek, cara abang mengajar pula, selagi you tak faham slide yang ni, saya tak akan move slide yang berikutnya. Tak kisahlah hari ni kita belajar sampai petang pun, awak tak faham slide yang ni nombor 9, awak tak akan pergi ke slide ke 10. Jadi nak tak nak dia orang kena faham kan. Kena so saya kata betul. Saya kat sini, awak bayar yuran mahal, gunakan saya untuk mengajar. Jadi be transparent. Saya tak faham, saya akan ajar. Bila semua dah faham, baru saya bergerak. Itu cara saya mengajar. Lain daripada yang lain sebab maksudnya kalau kita tak faham satu-satu chapter tu, so memang takkan move ke next chapter, betul tak? So yang dah faham pun tak boleh move sebab kawan dia belum faham. Dia akan tolong kawan dia. Betul. Itu satu taktik yang bagus orang kata. So kita move to the next question lah, okay? Boleh. So setelah apa yang kita dengar daripada abang kan, abang share pasal pramugara, masa-masa abang bekerja sambil belajar, pengalaman abang di UMC-SET, mengapa abang pilih UMC-SET, dan pengalaman abang dengan lecturer, sebagai lecturer, kita dapat belajar banyak benda pada hari ini. So saya punya soalan yang terakhir lah sekarang. Baik. Apakah pesanan dan nasihat kepada bakal pelajar di luar sana yang masih ragu-ragu untuk menyambung pelajaran? Okey. Macam tadi abang cakap, pesanan abang satu je, rebutlah peluang yang ada di depan mata. Sekiranya peluang tu dah ada, kita cuba. Kita tak cuba, kita tak tahu. Dan bila kita berada di dalam institusi ni, sekiranya kita rasa satu subjek tu tak minat, it's always ada peluang lain untuk kita tukar subjek. Macam mana pun somebody dalam industri ni ataupun dalam institusi ni akan tolong untuk kita berjaya. Dan again, jangan ada sifat
aku nak jadi macam, of course kita nak jadi yang terbaik, tapi jangan letakkan goal tu macam aku nak jadi ANC. Adalah orang bertanya macam mana nak jadi ANC. Buat sehabis baik sampai ke titik yang penghabisan. Selepas tu anugerah-anugerah tu akan datang sendiri. Walaupun awak tak dapat anugerah pun, tetapi awak dah buat sehabis baik. Macam abang, bila kita dah buat sehabis baik, abang serah pada Allah. Kalau dapat C, itulah level terbaik yang abang boleh bagi. Sebab abang dah bagi semua dah. Dah tak ada apa lagi dah. Tapi dapat BB lah. Tapi percayalah, bila kita buat betul-betul, kita ada extra effort, buat rujukan, insya-Allah A itu dalam tangan. Tak susah. Betul. So itu nasihat yang amat baik kepada bakal-bakal pelajar di luar sana, supaya kita ni perlulah orang kata bermotivasi dan juga ada keinginan untuk sambung belajar. Dan masa sambung belajar tu, make sure kita pilih course yang kita minat dan apa orang kata benda yang kita minat. Kalau kita tak minat matematik, jangan pergi matematik. Kita pergi ke course-course lain yang kita minat. Baik. So itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Isri Adam lah, ataupun saya panggil abang lah, okey. Dan saya Amar Idham bin Sunni, pelajar UDB 23. Kembali next time, episod seterusnya kita akan jumpa dengan tetamu-tetamu lain pula. Dan di sinilah berakhirnya episod kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.